Itu antara sebenarnya apa yang kami lakukan ini antara simulasi dan keadaan. Tapi sebenarnya menjangkaui apa yang kami plan sampai terbakar bahagian ni. Saya tadi tak boleh fikir apa. Saya fikir macam mungkin simbah air ke dalam periuk ni. Saya masih panik lagi. Dan kita bersama dengan penolong penguasa bomba Siti Asmah Jami'on. Ini dari Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor di Bukit Jelutong Shah Alam. Puan, tadi ini antara simulasi ataupun keadaan yang biasa berlaku ketika kebakaran di bahagian dapur. Sebab saya tadi memang awal-awal saya fikir nak cuar air je. Okey. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan saksikan itu adalah real sebenarnya, kenyataan yang terjadi sebenarnya. So kadang-kadang kita tak nampak orang macam tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu adalah yang terjadi sebenarnya. Punca-punca kebakaran dan bahan-bahan yang boleh mengakibatkan kebakaran itu merebak dengan cepat. Nampak kan? Merebakkan api itu terlalu cepat. So antara punca-puncanya adalah kecuaian. Kadang-kadang kecuaian kita sendiri. Okey, kecuaian kita sendiri terlupa bila kita melakukan aktiviti memasak dan sebagainya, kita terlupa untuk memadamkan api. Dan antaranya lain mungkin ada kerosakan pada peralatan pemasak kita. Kalau tadi saya keadaan panik saya nak ambil air dan curah bagaimana? Okey, sebenarnya kalau kita tengok, nampak tak percikan tadi tu puan? Okey, percikan tu tadi dia adalah gabungan air dengan minyak. So tak sesuai bila kita curah air. Air memang kita tak nafikan sebagai satu bahan untuk pemadaman, tetapi tidak sesuai untuk digunakan untuk pemadaman di dapur sebab dia bercampur dengan minyak. Dia akan mercik dan akan mencederakan diri kita sendiri. Okey, antara tadi kecawaian kita sendiri dan juga mungkin antara punca-punca lain seperti mungkin kita hos ni sendiri gas tu kan. Okey, antara lain mungkin ada kerosakan pada peralatan dapur kita. Contohnya pada hos kita, kebocoran. Kadang-kadang kita pernah dengarkan kebocoran gas apa semua kan. Sebenarnya kebocoran pada hos gas tersebut. Macam mana boleh berlakunya? Kadang-kadang kita orang kampung kadang-kadang kan lama menggunakan bahan, dia terlipat ke, sometimes benda-benda yang terlipat macam ni, lama-lama dia akan terkoyak dan akan dia menghasilkan kebocoran. So kadang-kadang kita terhidu bau gas apa semua, macam mana kita nak detect dia kan? So kita boleh gunakan air sabun untuk kita lumurkan. Sekiranya ada buih tu, maksudnya dekat situ mungkin ada berlaku kebocoran. Okey, Puan, saya nak minta tolong Puan kita ulang simulasi cara yang betul sebenarnya untuk suri rumah, satunya bila berhadapan dengan keadaan seperti tadi, kan? Boleh? Okey. Dan kita boleh tunjukkan juga sementara tu Puan, boleh hidupkan api dan difahamkan juga sebenarnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor selalunya akan menerima secara purata kes kebakaran yang berpunca daripada dapur gas minyak ini. Dalam 3 tahun ni dalam lebih daripada 85 kes. Dan biasanya setiap tahun ni kalau boleh tahu nampak atau Puan bila dah akhir tahun dan sebagainya, bila di hujung-hujung tahun kebanyakan kes meningkat. Kalau kita tengok purata kebakaran yang berlaku di Selangor sahaja, di Selangor hampir 8,000 lebih lah kalau kita tengok start daripada tahun 2019, 20 dan 21. Tapi punca kebakaran tu berbagai lah. Tapi untuk dapur saja hampir 200 lebih lah. So baik, dia punya tinggi risiko dia. Okay, sementara kita boleh tunjukkan ini antara kita nak tunjukkan balik simulasinya dan cara yang betul yang perlu kita kendalikan bila berdepan dengan situasi ini. Ini api memang dah marak. Biasanya kalau kita biarkan masakan terlalu lama kan, kadang terlupa. Kadang-kadang bila rumah tu, tuan-tuan, satu unit kediaman tu dia tak ada alat madam api. Okey, tuan-tuan boleh gunakan kain yang basah. Ni tuala kain buruk basah, kita lekapkan. Oi, kenapa dia perlu lekap? Kenapa dia perlu dibasahkan? Supaya ni kita dah padamkan. Bila kita lekapkan dia, kita akan padamkan. Sebab apa? Sebab apa kita lekapkan dulu baru kita padamkan? Kebanyakan orang dia tak berani untuk padamkan dulu sebab tengah mercik. So kita lekapkan dulu baru kita padamkan.
Kain memang kain tuala biasa pun boleh kan? Batik tak boleh kan? Kalau misalnya dah panik tu? Boleh, tapi dengan syarat dia perlu dibasahkan dahulu. Sebab apa? Sebab bila kita basahkan, udara tidak boleh masuk dalam ni. Dia menghalang daripada. Tujuan dia satu saja, sama je, untuk melemaskan. Bila api kita lemaskan, dia tak akan menyala. Bila dah padam macam ni, apa tindakan seterusnya? Okey, sebenarnya dia ada cara yang lain. Kadang-kadang kita dalam panik, apa yang kita nampak, kita akan guna. Betul tak? Okey. Cara yang lain? Hidupkan balik api ni. Saya panik bunyi dengar. Kita boleh gunakan tudung periuk. Kita biarkan dia. Ni saya rasa saya tak mampu nak buat kalau cara ni tutup macam ni. Okey. Kebocoran gas pula macam mana, Puan? Okey, kalau kebocoran gas, selalunya kebocoran gas di unit kediaman, saya nasihatkan tutup terus kepala gas ni. Okey, kita tutup terus kepala gas ni. Kita tutup. Okey, kita bawa gas ni keluar. Tapi sebelum tu kita kena buka semua tingkap-tingkap yang ada. Tingkap-tingkap dan pintu yang ada di kediaman kita tu untuk apa? Untuk kita meriliskan gas yang terperangkap dalam dapur kita. Bila dia dah release tu, so dia tak ada risiko untuk berlakunya kebakaran. Maknanya apa yang kita perlu lakukan adalah perlu melihat juga di sekeliling barang-barang yang sesuai. Maknanya kita juga kena peka dari segi baunya. Ya, betul Puan. Sebab daripada bau tu lah kita boleh tahu dapur kita kan. So kita tahu bau yang something yang macam apa, gas ke ataupun hangit ke, terbakar dan sebagainya kan. Kita perlu alert lah. Tapi bila berlaku kebakaran memang orang tak perasan pun benda ni. Nasihat Puan kepada suri rumah yang berada yang sedang menonton, mungkin ini antara sedikit ilmu yang perlu ada pada setiap diri kita ni. Okey, nasihat saya pertama kali yang saya perlu nasihatkan, sila adakan alat pemadam api satu unit setiap rumah. Itu untuk keselamatan. Yang kedua, tolong jangan panik. Tolong panik. Sebab kebanyakan berlaku kebakaran ni yang tidak dapat dikawal, apa kita cuba untuk madamkan, kita panik. Bila kita panik, kita dalam keadaan tergopoh-gapar dan banyak lagi benda yang akan terjadi. So jangan panik. Kemudian sekiranya api itu tidak dapat dikawal, hubungi segera pihak bomba. Dial 999. Itu yang paling penting. Supaya jangan dah habis terbakar baru kita nak hubungi pihak bomba. Terima kasih Puan. Itu dia sedikit penjelasan dan juga situasi yang telah dilakonkan untuk ilmu kepada kita semua sebenarnya.